Salam sejahtera langsung dari Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Baik, hari ini hari Selasa 2 November 2021, sidang Parlimen akan bermula dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dan terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ahli Parlimen Tebrau akan meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan sektor mana yang dibenar menerima kemasukan pekerja asing baharu, berapa pekerja asing yang akan diluluskan bagi setiap sektor dan berapa lama kelonggaran ini akan berlangsung. Yang kedua dari Ahli Parlimen Bandar Kuching akan meminta Menteri Pengangkutan menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengawal jumlah penerbangan dan harga tiket kapal terbang ke Sabah dan Sarawak yang melambung tinggi. Dan yang ketiga, Ahli Parlimen Batu Kawan akan meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan apakah usaha kerajaan untuk menangani illegal, unreported and unregulated fishing serta apakah mekanisme kerajaan untuk memproses permohonan lesen nelayan setelah sekian lama dibekukan. Seterusnya adalah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Terdapat 42 pertanyaan jawab lisan dan antaranya adalah dari Ahli Parlimen Pengerang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan progres terkini usaha kerajaan untuk mewujudkan Akta Suruhanjaya Kanak-kanak yang akan menjadi satu badan yang bebas dan memiliki bidang kuasa khusus bagi melindungi hak serta kebajikan kanak-kanak di Malaysia. Dan yang kedua adalah Dato' Xavier Jayakumar iaitu Ahli Parlimen Kuala Langat meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan analisis impak terhadap pelaksanaan peralihan teknologi 5G pada keseluruhannya. Ini termasuk kos pada pengguna, impak terhadap kesihatan dan sosial, emosi dari segi penerimaan peralihan teknologi 5G dalam kehidupan harian dan pendidikan serta kawalan yang disyorkan. Baik saudara, semalam sesi perbahasan Dewan Rakyat meneruskan sesi perbahasan peringkat dasar bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 setelah dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada Jumaat lepas. Dan kita dapat lihat semalam Wakil Pekan memaklumkan bahawa kerajaan kini tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada Petronas sebagai pembiayaan perbelanjaan pada masa akan datang. Dan dalam pada itu, isu projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR sekali lagi mendapat perhatian Wakil Pekan dan beliau mahu projek berkenaan kembali kepada skop asal. Dan terdapat juga Ahli Parlimen Jempol menyarankan kerajaan agar memperkenal levy atau cukai khas terhadap import getah asli bagi menarik minat syarikat berkaitan membeli getah tempatan, sekaligus memberi jaminan peningkatan pendapatan lebih 500,000 pekebun kecil di seluruh negara. Saudara, anda juga boleh mengikuti sidang Parlimen di laman sesawang RTM Parlimen, myclick.rtm dan juga RTM Mobile. Baik saudara, kita terus sahaja ke Dewan Rakyat. Saudara, baik, kita terus sahaja ke Dewan Rakyat bagi mengikuti sesi perbahasan dan soal jawab. Silakan Yang Berhormat Tebrau kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Tebrau minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sektor mana yang dibenar menerima kemasukan pekerja asing baharu, berapa pekerja asing yang akan diluluskan bagi setiap sektor dan berapa lama kelonggaran ini akan berlangsung. Silakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri jawab tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada sahabat saya Ahli Parlimen Tebrau dalam soalan yang dikemukakan pada pagi ini. Tuan Ketua, Kementerian Dalam Negeri KDN mengambil maklum bahawa soalan ahli yang berhormat merujuk kepada kenyataan media yang saya buat secara bersama
iaitu antara saya dan juga YB Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, mengenai prosedur operasi standard kemasukan pekerja asing bagi semua sektor yang dibenarkan, iaitu selepas mesyuarat jawatankuasa bersama antara kedua-dua kementerian mengenai pengurusan pekerja asing yang kita adakan pada 26 Oktober 2021. Sebagaimana yang dimaklumi, jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang bersidang pada 22 Oktober 2021 telah bersetuju dengan cadangan SOP kemasukan pekerja asing ke Malaysia bagi semua sektor yang dibenarkan, dengan sektor peladangan menjadi sektor pertama yang dibenarkan untuk menerima kemasukan pekerja asing baru. Dalam hal ini, kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan kemasukan seramai 32,000 orang pekerja asing secara pengecualian khas bagi memenuhi keperluan tenaga kerja untuk sektor peladangan, khususnya kelapa sawit. SOP yang sama akan dikuatkuasakan kepada semua sektor yang ditetapkan dan diluluskan secara mengikut case by case oleh mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia baru-baru ini. Sementara itu, kerajaan masih lagi meneliti jumlah pekerja asing yang akan diluluskan bagi setiap sektor yang dibenarkan. Kementerian dan agensi kerajaan yang berkaitan sedang melaksanakan analisis terperinci mengenai perkara ini bagi memastikan kerajaan mempunyai hala tuju strategi dalam mencapai keseimbangan antara ekonomi dan kesihatan ketika negara masih berusaha memerangi COVID-19. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, 30 saat terberau. Ya, terima kasih atas jawapan Tali Menteri Dalam Negeri. Ya, memantangkan ada ramai parti pekerja pendatang yang tanpa izin berada di Malaysia. Macam mana kita boleh selesai isu ini, kerana jawapan Tali Menteri adalah kita bawa masuk pekerja asing. Ini bermaknanya ini adalah pekerja yang di luar negara. Pada masa yang sama kita ada ramai yang masih di Malaysia tanpa izin. Adakah ada program pemulihan, pemutihan untuk memastikan ini termasuk dalam usaha untuk memastikan sektor-sektor yang penting di dalam negara kita tidak terjejas dengan pekerja yang diperlukan untuk menyumbang kepada ekonomi kita. Terima kasih. Saya terberau. Sila Menteri. 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Terberau. Benar, kalau kita kata ramai lagi warga asing yang mengaku melalui pekerja asing tanpa izin yang dikatakan berada dalam negara ini, saya tidak boleh deny tentang perkara ini. Walau bagaimanapun, dalam program rekalibrasi yang kita umumkan daripada tahun lepas sehinggalah akhir tahun ini, 31 Disember, saya nak maklumkan bilangan permohonan sudah pun ada sebanyak 212,926 mereka yang memohon. Majikan pula 11,751. Dan kita telah pun membuat verifikasi tentang mereka yang memohon ini, dan saya nak maklumkan kepada semua yang berhormat dalam Dewan ini bahawa ada beberapa sektor yang mereka khusus ingin mendaftarkan diri, iaitu melalui perkilangan sahaja kita ada 65,484 yang telah pun mendaftar untuk pekerja semula. Pembinaan 122,075, manakala peladangan 7,176, pertanian 12,003. Ini adalah mereka yang sedang telah pun berdaftar dengan kita dan berminat untuk mana-mana majikan untuk mengambil dan bekerja semula.
Ini adalah program yang kita namakan program rekalibrasi rekalibrasi untuk pekerja asing tanpa izin. Saya juga nak maklumkan melalui program ini kita ada lagi program yang kita namakan program rekalibrasi pulang parti. Maknanya dia daftar dan dia nak pulang. Itu sudah pun mencecah angka sebanyak 147,705 dan kutipan wang kompaun untuk mereka balik semula adalah berjumlah RM71,368,700. Ini membuktikan program ini mencapai kejayaan buat setakat ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan Bendera. yang kedua saya jemput yang berhormat Ipoh Barat. Ya, terima kasih Dr. Saya nak tanya dua perkara. Satu adalah saya difahamkan rekalibrasi itu tidak berfungsi. Menteri Semua Manusia telah mengesahkan pada 7 Oktober, katakan beberapa bulan ini ia tidak berfungsi, dan saya nak tanya bilakah data-data itu akan diupdate supaya mereka masyarakat Malaysia majikan boleh menggunakan sistem tersebut. Dan saya nak tanya juga mengenai Special Independent Committee on Foreign Workers, di mana cadangan adalah bahawa semua pekerja-pekerja asing yang nak datang ke negara ini patut diurus oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini adalah rekomendasi dalam report tersebut. Adakah yang berhormat mengetahui perkara itu dan adakah report itu akan dibuat publik? Kerana masa nak buat publik, kerajaan telah menukar pada tahun dulu. Terima kasih. Terima kasih Ipoh Barat. Silakan Menteri 2 minit kebetulan. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Pertamanya tentang sistem yang digunakan yang kata tidak berfungsi itu tidak benar, sebab kalau tidak berfungsi saya tidak boleh mengemukakan data-data tersebut. Cuma verifikasi apabila mereka contohnya sudah berdaftar dengan kita, kemudian verification itu adalah untuk mereka datang semula bekerja dengan majikan mana. Itu ada sedikit kefahaman yang perlu diberikan kepada majikan-majikan semua. Saya ingat tidak lama lagi, dalam seminggu dua ini, perkara ini akan settle. Walau bagaimanapun, pekerja asing itu sendiri telah pun berdaftar dan majikan sendiri pun telah pun mendaftarkan. Jadi itu tidak menimbulkan masalah. Contohnya, saya nak maklum, kalau mereka dah berumur 55 tahun, kalau 55 tahun nak bekerja semula dalam program rekalibrasi, itu sedikit masalah yang timbul. Verification yang ini sedang kita lakukan, insya-Allah akan selesai tidak berapa. Jadi apa yang dikatakan lagi oleh Menteri Semua Manusia itu tak benarlah. Mungkin kesilapan dari segi Maybe you can pefahaman. clarify dengan dia supaya kita dapat pengesahan sedemikian. Kalau macam ini susah saya nak jawab nanti. Ini sedikit pefahaman antara penerimaan Yang Berhormat dengan Yang Berhormat Sumber Manusia yang menjelaskannya. Walau bagaimanapun tentang apa yang disebutkan tentang siapa yang patut menguruskan pekerja-pekerja asing, saya nak maklumkan semua pekerja-pekerja yang berada dalam negara kita, keperluan pekerjaan dalam negara kita berikan kepada Kementerian Sumber Manusia. Sebab itu segala kuota yang diperlukan mesti mendapat kelulusan daripada Kementerian Sumber Manusia. Saya sendiri telah pun menyerahkan kuasa yang ada dengan saya tempoh hari untuk saya serahkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk melakukannya. Dia yang patut meluluskan kota, kemudian selepas dah meluluskan kota, barulah verification sama ada mereka itu boleh dibenarkan masuk. Itu dilakukan mengikut kaedah yang sama melalui Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini boleh berlaku dengan sebaik mungkin, insya-Allah di masa hadapan tidak timbul lagi kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya nak sambung sedikit yang Ketua adalah kerana nak menjelaskan kalau dah kota itu dimohon, Kementerian Sumber Manusia dah luluskan katalah 100, kemudian dia perlukan 120 yang sebenarnya. Dia boleh buat rayuan itu boleh dihantar kepada Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri, saya sendiri tidak akan meluluskannya kerana kita telah menubuhkan jawatankuasa. Sama ada kelulusan 100 itu mencukupi ataupun tidak. Mengikut segala kriteria ataupun tidak. Apakah ada lagi keperluan yang memang patut diberikan. Kemudian jawatankuasa ini nanti yang akan meluluskannya. Ataupun menolak permintaan rayuan tersebut. Kalau itu telah pun berlaku, barulah saya menandatangani. Kalau lulus, kalau tolak, tolaklah. Itu apa yang telah pun kita buat selama ini. Terima kasih, Yang Tuan. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan Menteri seterusnya saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Bandar Kuching minta Menteri Pengangkutan menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengawal jumlah penerbangan dan harga tiket kapal terbang ke Sabah dan Sarawak yang melambung tinggi. Terima kasih. Sila Menteri, 3 minit. Datuk Yang di-Pertua, penetapan tambang dan kekerapan penerbangan domestik oleh syarikat penerbangan negara adalah berdasarkan kepada rasionalisasi sektor perkhidmatan udara domestik pada tahun 2006. Syarikat-syarikat penerbangan diberi kebebasan untuk menentukan liputan rangkaian, kekerapan penerbangan dan kadar tambang yang ingin ditawarkan berdasarkan kepada permintaan pasaran melalui kaedah dinamik. Di samping itu, syarikat penerbangan juga mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang. Sekatan perjalanan antara negeri yang dikuatkuasakan dalam tempoh PKP sebelum ini dan berterusan di bawah tempoh PPN telah memberi impak besar kepada jumlah trafik penumpang udara domestik yang secara langsung telah menjaskan kemampuan syarikat penerbangan untuk mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MAFCOM pada 27 Oktober, tarikh penerbangan antara 2 hingga 8 November tahun ini, MAFCOM mendapati kebanyakan penerbangan di antara Semenanjung dan Sarawak merekodkan harga tiket yang tinggi iaitu antara 1 hingga 6 kali ganda lebih mahal berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Bagi laluan Semenanjung ke Sabah pula, berdasarkan pemantauan yang sama di antara 4 hingga 10 November 2021, MAFCOM mendapati harga tiket yang lebih rendah di antara 30% hingga 62% direkodkan berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Harga tiket penerbangan yang tinggi ini antara lain merupakan kesan kepada pelaksanaan hard capacity penerbangan oleh kerajaan negeri sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Pada ketika ini, kekerapan penerbangan ke Sarawak telah berkurangan sebanyak 86% berbanding dengan tempoh sebelum wabak COVID-19. Manakala bagi penerbangan di antara Semenanjung dan Sabah, kekerapan penerbangan telah berkurangan sebanyak 49%. Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada 24 September 2021 telah bersetuju membenarkan peningkatan kekerapan penerbangan bagi mana-mana laluan di antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak daripada 22 penerbangan seminggu kepada 87 penerbangan seminggu. Pada masa waktu yang sama, syarikat penerbangan dibenarkan untuk menyediakan perkhidmatan tanpa had kapasiti penumpang. Peningkatan kekerapan dan kelonggaran had kapasiti ini telah berkuat kuasa mulai 8 Oktober. Dengan kebenaran ini, kekerapan perkhidmatan penerbangan ke Sarawak telah meningkat kepada 50 penerbangan seminggu mulai 8 Oktober yang lalu. Selanjutnya, Kerajaan Negeri Sarawak pada 25 Oktober telah bersetuju untuk membenarkan peningkatan kekerapan daripada 89 penerbangan seminggu kepada 223 penerbangan seminggu tanpa had kapasiti penumpang berkuat kuasa mulai 1 November 2021. Kebenaran ini dijangka akan membolehkan pihak syarikat penerbangan meningkatkan kekerapan operasi penerbangan dan menawarkan harga tiket yang lebih rendah. Harga tiket penerbangan bagi laluan ke Sabah dan Sarawak dijangka akan kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Pada waktu ini, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak wajar mempertimbangkan untuk mempermudahkan protokol kesihatan bagi kemasukan penumpang ke Sabah dan Sarawak dan perkara ini perlu disokong oleh peningkatan keyakinan penumpang untuk terbang di fasa endemik. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan pertama, sila Bandar Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya memang faham mekanisme cross-subsidization ini, tetapi bagi saya dalam zaman pandemik ini, kerajaan haruslah lakukan lebih banyak. Kerana bagi saya tidak adil kalau kita pass the cost kepada pengguna. Terutamanya pada masa ini, sekarang kita memang semua susah. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah kerajaan yang boleh dilakukan
lebih banyak untuk membantu isu ini. Selain itu, satu isu yang sangat teruk sekarang adalah jadual penerbangan selalu bertukar-tukar. Kita beli tiket untuk hari ini, lepas tu tukar retime to tomorrow, retime to the next day. Ini satu isu yang sangat penting dan sangat membebankan pengguna. Soalan yang terakhir, berzaman PH bawah Yang Berhormat Seremban, beliau telah berunding dengan syarikat penerbangan, ada tiket khas dengan harga yang khas pada musim perayaan. Saya rasa sekarang Deepavali nak tiba, Christmas, Tahun Baru, adakah kerajaan sekarang bercadang untuk berbincang dengan syarikat penerbangan untuk mewujudkan satu tiket harga khas untuk musim perayaan ini? Sekian, terima kasih. Perdana Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih. Ada 3 soalan dalam soalan tambahan tadi. Yang pertama tentang harga tinggi. Bagaimana intervensi oleh pihak kerajaan. Saya ingin mengatakan bahawa sejak 2006, kita membenarkan supaya syarikat akan menentukan berdasarkan kepada supply and demand. Itu pertama. Kita tidak regulate dari segi tambang. Sebab itu, setakat apa rendah sekalipun kita tidak campur tangan. Dan sebab itu sebelum pandemik berlakunya saingan yang hebat. Akhirnya kesemua syarikat penerbangan itu tak untung. Tidak apa, kerana yang penting ialah mereka saing dan dalam satu free market mereka boleh buat. Tapi dalam keadaan pandemik, apa yang berlaku ialah kekerapan penerbangan. Berkurangan secara mendadak. Itu yang menyebabkan sekatan, banyak sekatan yang telah dibuat. Saya bagi contoh, apabila Kerajaan Negeri Sarawak bercadang untuk mengurangkan ataupun menambah, kekerapan daripada 22 kepada 87, tetapi syarikat penerbangan tak sanggup dapat 87. Kerana salah satu syarat yang dihaskan oleh kerajaan negeri ialah perlu ada satu separation di mana perasingan yang memberi buffer pada mereka untuk menguruskan penumpang. Tapi dari segi penjadualan, ianya tak boleh dilakukan oleh syarikat penerbangan. Sebab itu daripada 87 hanya 50. Tetapi keputusan terakhir mulai 1 November, perkara ini telah kita mansuhkan. Dengan cara ini kita berharap ianya dapat pulih kepada keadaan sedia kala dan kita boleh menambah bekalan dan juga dari segi permintaan akan meningkat. Dan dengan cara inilah barulah kita dapat rendahkan kos tambang yang begitu tinggi sekali. Kemudian dari segi jadual yang bertukar-tukar. Oleh kerana frekuensi sekarang tidak banyak. Tetapi apabila frekuensi sudah bertambah, konektiviti antara satu tempat ke satu tempat lain ianya tidak terjejas dan sekatan separation iaitu 90 minit itu tidak lagi diberkuat kuasa, maka perkara ini dapat kita uruskan. Dan apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat, di mana pada zaman PH diminta supaya syarikat penerbangan, kita boleh merayu kepada syarikat penerbangan untuk membuat demikian. Seperti mana yang saya katakan, berdasarkan kepada keputusan Kabinet 2006, kita tidak lagi membuat intervensi tentang harga. Dan kita boleh galakkan mereka mengadakan atau bersimpati dalam keadaan perayaan mereka sepatutnya memberi sebagai tanggungjawab sosial mereka. Dan itu boleh kita teruskan. Tetapi terpulang kepada keputusan yang akan dibuat oleh syarikat penerbangan yang rata-rata menghadapi kerugian besar disebabkan oleh pandemik. Terima kasih. Terima kasih, Ya Berhormat Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Papa. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya juga berkenaan dengan penerbangan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bandar Kuching. Harga tiket penerbangan tidak menentu untuk sektor Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Bayangkan, kelas ekonomi hingga mencacah 1,599, di mana pada keseluruhannya apa yang kita telah lalui, saya memang berulang kali daripada Sabah ke Semenanjung, selalu saya menampah dalam lingkungan 300 hingga ke 500. Tetapi ada kalanya sehingga 1,599 untuk kelas biasa, kelas ekonomi. Jadi saya merayu kepada kerajaan supaya campur tangan dalam perkara ini. Kalau boleh kita set berapakah harga ceiling yang harus dikenakan kepada penumpang-penumpang, kerana kebanyakannya penumpang-penumpang kelas ekonomi ini adalah orang biasa yang tidak berkemampuan. Lainlah kalau orang yang selalu mengikuti ikut kepada kelas pertama ataupun kelas bisnes, itu lain ceritanya. Tapi yang paling penting ialah untuk kelas ekonomi, kalau boleh kerajaan harus set berapa harga ceiling yang harus dikenakan kepada setiap penumpang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Papa atas soalan tadi.
Memang kita prihatin tentang apa yang berlaku dalam ketika kita berdepan dengan pandemik. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak MAFCOM sebagai pihak berkuasa, kita memantau. Dan sebab itulah kita telah membuat satu pemerhatian pada 27 Oktober untuk berkuat kuasa daripada 1 November oleh kerana kita masuk ke fasa baru dan banyak sekatan telah kita keluarkan. Yang penting ialah kita nak menambah frekuensi. Kalau dengan menambah frekuensi itu, saya yakin dari segi harga tambang, dari segi permintaan, ianya dapat disumbangkan kerana bekalan dan permintaan itu dapat kita sumbangkan. Saya bersimpati dan juga melihat keadaan ini dan kita sentiasa meminta MAFCOM yang merupakan satu badan bebas memantau. Kalaulah syarikat penerbangan mereka mengenakan bayaran yang terlalu tinggi tanpa sebab ataupun justifikasi, maka tindakan boleh diambil terhadap mereka. Tetapi untuk kerajaan menetapkan harga ceiling, seperti mana yang saya katakan, keputusan Kabinet ialah kita tidak regulate tentang tambang. Kemana paras mereka nak turunkan itu tidak menjadi masalah sebagai satu saingan antara syarikat penerbangan. Tetapi dalam keadaan di mana berdepan dengan pandemik, kita juga berharap kerana ada sokongan daripada kerajaan mereka berdepan dengan pandemik, maka dalam keadaan ini kita akan pastikan MAFCOM menjalankan pemantauan dan kita nak meningkatkan dari segi frekuensi dan akhirnya ianya tidaklah membebankan rakyat yang menaiki pesawat, yang menaiki penerbangan ini. Sekian, terima kasih. Pertanyaan Menteri seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Kasturi Rani, anak perempuan Pato Batukawan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ikan kembung, ikan gelama, barakah laut dari Pulau Aman. Suara dan rintihan sahabat nelayan saya membawa, mohon menjawab soalan Batukawan. Batukawan minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan apakah usaha kerajaan untuk menangani illegal, unreported and unregulated fishing serta apakah mekanisme kerajaan untuk memproses permohonan lesen nelayan setelah sekian lama dibekukan. Terima kasih. Sila Menteri Pertanian, Industri Makanan, jawab 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Batukawan. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan melalui MAFI telah mengambil beberapa langkah untuk menangani aktiviti IUU ini, antaranya melaksanakan aktiviti pemeriksaan dan pengawasan ke atas vessel-vessel nelayan tempatan berlesen bagi mematuhi Akta Perikanan 1985 mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedua, melaksanakan aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan di perairan perikanan Malaysia dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasa yang lain termasuk APMM, PDRM dan juga DOF. Ketiga, kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas khas menangani isu pencerobohan vessel nelayan asing yang diketuai oleh KDN. Keempat, Off Naga Timur, Sabah dan Sarawak dan Off Naga Barat dilaksanakan untuk membantu menghapuskan insiden ketirisan hasil laut dan memelihara keselamatan dan kedaulatan negara. Kelima, menaikkan denda maksimum melalui pindaan kepada Akta Perikanan, Akta 317 yang telah diwartakan pada 30 September 2019. Daripada RM1 juta kepada RM6 juta bagi nakoda dan bagi tiap anggota kru dari RM100,000 kepada RM6,000 denda. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini lesen zon A, B dan C dibekukan pengeluaran semenjak tahun 83. Walau bagaimanapun bagi lesen zon C2, pengeluaran lesen masih terbuka di mana masih terdapat baki sebanyak 995 lesen daripada kuota keseluruhan 2,669 unit. Pada masa yang sama, lesen baru bagi zon A masih dipertimbangkan untuk kelulusan berdasarkan proses pemutihan yang dilaksanakan dari semasa ke semasa dan ia tertaluk kepada daya tampungan carrying capacity sesebuah kawasan berbanding dengan sumber perikanan yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tadi. Yang Berhormat Menteri, pada tahun 2016, Malaysia rugi RM6 bilion melalui IUU fishing. Dan pada tahun 2019, Malaysia rugi lagi RM4 bilion. Salah satu isu yang dihadapi oleh pihak penguatkuasaan adalah tontor di laut. Seperti Yang Berhormat Menteri katakan tadi, peningkatan penguatkuasaan di laut sangat mencabar kerana wujud tontor-tontor di sana, dan juga mengikut Kapten Himaluddin dalam satu interview dengan The Star Rage, beliau menyatakan bahawa ada juga anggota daripada pihak penguatkuasaan yang juga terlibat dalam sindiket ini untuk memberi maklumat dengan izin a cat and mouse game. Bila anggota penguatkuasaan, nelayan-nelayan Malaysia menghampiri bot-bot haram ini atau vessel-vessel haram ni, mereka seolah-olah diberikan maklumat sebelum bot kita menghampiri, dan mereka akan terus masuk ke sempadan yang lain, maka bidang kuasa penguatkuasaan Malaysia ini terbatas. Saya ingin tahu apakah langkah-langkah dan tindakan strategik memandangkan walaupun ada peningkatan dalam denda, walaupun ada penguatkuasaan pembelian bot, tetapi salah satu isu yang Menteri adalah maintenance. Sebagai contoh, dalam satu insiden MV Pekan, tidak merujuk kepada Yang Berhormat Pekan tetapi kepada vessel atau bot, nama dia MV Pekan, 3 dive boats tidak berfungsi pada masa wartawan berjumpa dengan kapten. So saya ingin tahu, selain daripada penguatkuasaan, increasing penalties and fines, bagaimana kita nak mengekang isu tontor di laut ini? Itu untuk isu pertama Yang di-Pertua Negeri, Yang di-Pertua Dewan. Tetapi isu yang kedua adalah mengenai nelayan. Yang Berhormat Menteri, jawapan yang Berhormat Menteri berikan bahawa lesen ini dibekukan sejak tahun 83, dan hari ini lesen diberikan mengikut case by case basis. Di kawasan saya sendiri, dan saya tahu di Dewan ini ramai ahli parlimen yang ada pesisiran pantai, yang ada nelayan pantai, menghadapi isu yang sama di mana mereka ingin menjalankan aktiviti ini. Ini adalah rezeki mereka, ini adalah punca kehidupan mereka, dan mereka ini dah mohon banyak kali, kadang-kadang dah 10 kali mohon pun masih ditolak, rayu pun masih ditolak. Maka saya ingin tahu di sini. Ringkaskan soalan ni. Baik. 30 saat itu saya. Sorry, sebab dia isu yang sangat lama tidak dibawa ataupun diberi perhatian yang sewajarnya. Nelayan adalah frontliner at sea, Tuan Yang di-Pertua, maka mereka perlu diberikan perhatian yang sewajarnya, bukan saja isu-isu yang besar. Hari ini saya ingin cadangkan di sini agar proses pemberian lesen ini yang selama ini dibekukan janganlah sampai 5 tahun sekali direview macam pilihan raya. Ia sepatutnya dijalankan frequently, Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin tahu subsidi dan insentif nelayan tahun ini adalah 151. Saya benarkan satu soalan saja, tambahan. Baik, semua berkaitan. Not two, not three. Semua please. berkaitan, semua berkaitan. Satu soalan saja tambahan. Berapakah lesen yang telah diluluskan setakat ini dan berapakah lesen yang masih dalam proses permohonan? Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat menanyakan beberapa soalan. Sebenarnya mengikut peraturan mesyuarat cuma satu soalan tambahan boleh ditanya, dan ianya harus berkaitan dengan soalan asal. Untuk makluman Yang Berhormat, seperti yang saya katakan tadi, menjawab soalan yang part kedua tadi itu, seperti yang saya katakan tadi bahawa pengeluaran lesen perikanan ini dalam semua zon bergantung kepada setelah melalui proses pemutihan satu, dan juga the carrying capacity, sumber ikan yang ada dalam satu-satu kawasan. Itu merupakan faktor perkiraan yang diambil oleh jabatan untuk mengeluarkan lesen. Walau bagaimanapun, seperti saya katakan tadi, walaupun ianya melibatkan case to case basis, untuk makluman ahli Yang Berhormat, setakat tahun lalu sebanyak 6,628 lesen telah dikeluarkan di beberapa zon. Maknanya walaupun kita katakan telah dibeku dan kita katakan bahawa ada proses case to case basis, sebanyak 6,000 lesen telah dikeluarkan selepas proses pemutihan. Di Perlis contohnya 157, Kedah 647, 322
Kedah 322, Pulau Pinang 538 dan negeri-negeri lain dikeluarkan lesen. Dan lesen yang dibatalkan adalah di Kedah contohnya 647, Pulau Pinang 464 lesen dibatalkan. Jadi yang proses berterusan dan kita akan melihat permohonan untuk lesen baru mengikut cash. Jadi dan juga mengikut carrying capacity dalam satu-satu kawasan. Untuk soalan kedua yang berhormat berkenaan dengan masalah Tontoh, saya ingin katakan bahwa proses penguatkuasaan ini, tindakan dan langkah penguatkuasaan adalah satu proses yang berterusan. Kita akui banyak kaedah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelak daripada ditangkap oleh pihak penguatkuasaan yang dilakukan oleh agensi-agensi penguatkuasaan yang ada di negara kita. Walau bagaimanapun, untuk tahun lalu sahaja, tahun 2021, setakat ini untuk tahun 2021, 9 buah kapal asing telah ditangkap di perairan negara kita. Vietnam 82 kapal, Indonesia 14 buah kapal, Thailand 3 buah kapal, jumlah 99 buah kapal. Maknanya proses penguatkuasaan ini adalah satu proses yang berterusan dan kita akui bahwa ada ketirisan, ada kebocoran maklumat yang dilakukan walau bagaimanapun ianya akan terus menjadi perhatian dan siasatan oleh agensi penguatkuasaan negara kita. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat ke Hulu Langat. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, pada Disember 2020, Ketua Pengarah Perikanan ada menyebutkan bahawa kerajaan telah memperuntukkan 100 juta ringgit untuk pemodenan bot nelayan. Ini sangat penting sebenarnya kerana anak-anak tempatan tidak berminat untuk terlibat dalam industri nelayan disebabkan oleh bot-bot yang tidak selesa, saya dipahamkan, dan juga mereka kita membiarkan awak-awak daripada luar negara untuk berkhidmat dalam industri itu. Soalan saya, sejauh mana kementerian ini mengadakan kempen supaya wujudnya pelabur-pelabur daripada luar melabur untuk membesarkan, untuk memperkuatkan lagi industri nelayan khususnya dalam pembinaan bot-bot tempatan. Terima kasih. Terima kasih. Ulang Langat, sila Menteri. 2 minit 30 saat. Memang betul terdapat dana sebanyak 150 juta untuk naik taraf dan juga pemodenan vessel-vessel A dan B kepada tahap yang lebih tinggi. Itu satu dana 150 juta. Walau bagaimanapun dana tersebut tidak digunakan, dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan-nelayan kelas A dan B. So, walau bagaimanapun dana ini ketika ini sedang diolah dan diletakkan di bawah Agrobank dan akan diolah meletakkan syarat-syarat yang lebih mudah bagi memudahkan nelayan-nelayan kelas A dan B ini memanfaatkan dana 150 juta yang diuntukkan oleh kerajaan untuk program ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tambahlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Sabri bin Aziz Jarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan nombor 1. Sila Menteri Tenaga dan Sumber Asli atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, sebenarnya Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa berkaitan proses pindah milik, pembatalan dan pendaftaran nama di geran tanah yang melibatkan pembahagian pusaka bagi si mati. Dalam konteks pendaftaran turun milik akibat kematian, pendaftar hak milik hendaklah merujuk kepada Seksyen 346 Kanun Tanah Negara. Ini kerana mana-mana tanah atau bahagian atau kepentingan dalam tanah yang menjadi harta pusaka si mati bagi tujuan pendaftaran, pendaftar hak milik hendaklah merujuk hanya kepada perintah atau surat kuasa pentadbir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di bawah Akta 97 atau jika PTG di bawah Akta 98.
Seksyen 421A Kanun Tanah Negara memperuntukkan dalam perkara dan kuasa mahkamah yang dinyatakan adalah termasuk mahkamah syariah. Antara bidang kuasa mahkamah syariah adalah melibatkan pengeluaran sijil faraid, pengesahan nasab, pengesahan wasiat dan hibah dan harta pencarian. Merujuk kepada konteks soalan asal yang berhormat, sebenarnya bahagian pembagian pesaka di bawah JKPTG bertanggungjawab menguruskan permohonan pembagian harta pusaka kecil melibatkan harta pusaka orang Islam dan bukan Islam. Pada masa yang sama, seperti yang berhormat sedia maklum, kita sedang membuat pindaan kepada Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955 atau 98 yang mana antara lain perluasan bidang kuasa harta pusaka kecil meliputi semua jenis harta dan meningkatkan nilaian keseluruhan harta pusaka si mati kepada 5 juta daripada 2 juta. Bidang kuasa harta pusaka kecil diperluaskan bagi meliputi semua jenis harta dan tidak lagi tertaluk kepada syarat si mati seperti meninggalkan harta tak alih seperti sedia ada melalui pindaan Seksyen 3, Subseksyen 3/2. Walau bagaimanapun, sekiranya mempunyai pertikaian khusus orang Islam yang melibatkan isu dalam bidang kuasa mahkamah syariah, perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah akan diambil kira dalam isu tersebut. Sekian, terima kasih. Sila, soalan tawaran pertama, Jorai. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas penjelasan yang diberikan. Cuma saya nak tegaskan sekali lagi ataupun saya nak minta pencerahan sekali lagi kepada Timbalan Menteri, adakah perintah anggapan kematian yang diperolehi daripada mahkamah syariah boleh digunakan bagi tujuan permohonan pembahagian harta pusaka? Sekian. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang relevan ini. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, sijil kematian merupakan dokumen penting dalam permohonan pusaka. Sekiranya kematian seseorang tidak dapat dibuktikan dalam sijil kematian, maka satu perintah anggapan kematian perlu dikemukakan. Hanya perintah Mahkamah Tinggi Sivil saja boleh diterima pakai bagi tujuan permohonan pusaka, kerana pengurusan dan pentadbiran pembagian harta pusaka adalah di bawah senarai persekutuan di bawah jadual ke-9 para 4/I1 Perlembagaan Persekutuan. Oleh kerana pengurusan pembagian pusaka kecil menggunakan peruntukan Undang-Undang Sivil, maka hanya perintah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil saja yang boleh digunakan. Sebaliknya, perintah anggapan kematian yang dikeluarkan bagi orang hilang oleh Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh digunakan. Kebiasaannya, perintah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah adalah bagi tujuan memberi kebenaran isteri kepada individu yang hilang tersebut untuk berkahwin lain. Justru sebarang pengesahan kematian si mati yang tidak mempunyai bukti kematian adalah perlu mendapatkan perintah perundangan sivil bahawa seseorang itu telah diisytiharkan mati, iaitu melalui perintah deklarasi Mahkamah Tinggi yang diperolehi berdasarkan Seksyen 108 atau keterangan 1950 atau 56 dengan syarat selepas 7 tahun tidak ketahuan keberadaan individu tersebut sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya lihat Rasah yang berdiri awal. Sila, Yang Berhormat Rasah. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi ketika menjawab soalan asal Yang Berhormat Jerai tadi. Berkenaan dengan JKPTG, kita sedia maklum, memang ada pindaan yang telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada minggu lepas, dan saya antara pembahas ketika rang undang-undang tersebut dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita tahu bidang kuasa dinaikkan dan sebagainya. Soalan saya, ia berkaitan dengan soalan asal juga, apakah langkah-langkah untuk memastikan backlog timbunan keses yang sedia ada di JKPTG di setiap negeri, saya nak sebut di setiap negeri ataupun setiap daerah, boleh diselesaikan ataupun diatasi dalam masa terdekat. Saya bagi contoh, ada permohonan yang telah dimasukkan lebih setahun
belum dapat tarikh pendengaran. Dan saya nak bagi satu contoh. Ada satu kes melibatkan Yang Berhormat dalam Dewan ni. Ya, beliau adalah waris. Dimasukkan kes pada bulan Mei tahun lepas. Hanya dapat tarikh pendengaran pada September baru-baru ini. Lebih 16 bulan. Dan kes ni banyak kes di semua negeri. Jadi apakah tindakan daripada kerajaan, khasnya kementerian ni dan JKPTG untuk mengatasi masalah ini, dan juga apakah sesi pendengaran secara online, secara hybrid akan dilakukan untuk kes-kes yang tak banyak pertelingkaran ataupun konflik ini. Terima kasih. Terima kasih Rasah. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Terima kasih YB Rasah. Sebenarnya soalan yang ditujukan oleh Rasah adalah sangat bersesuaian. Namun begitu, saya tidak ada keperincian mengenai apa yang dinyatakan tadi, maka saya minta izin untuk memberikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Haji Amiruddin bin Haji Hamzah, Kubang Pasu. Terima kasih. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Pertanian, Industri Makanan jawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat, MAFI komited dalam memastikan pelaksanaan strategi-strategi yang dirangka menerusi Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara DSMN 2021-2025 bertepatan dengan keperluan semasa sekuriti makanan negara termasuk senario, isu dan cabaran global. Dimensi ketersediaan, availability, akses, accessibility, penggunaan, utilization serta kestabilan kemampanan, stability and sustainability dijadikan sebagai asas-asas pengukuran GFSI. Seranan-seranan penambahbaikan yang dibangkitkan oleh The Economist Intelligence Unit EIU menerusi laporan GFSI 2020 turut diambil kira dalam penyediaan pelan tindakan DSMN, termasuk usaha-usaha untuk menangani ketidakstabilan pengeluaran hasil pertanian, kebergantungan import makanan, kebergantungan ekonomi terhadap sumber semula jadi, akses kepada data mudah alih dan pembiayaan kewangan serta kemampanan sumber semula jadi. Di bawah pelan tindakan di SMN, MAFI melaksanakan inisiatif-inisiatif seperti Pusat Pengembangan Aquakultur, pelaksanaan program Smart Sawah berskala besar serta kajian-kajian berteraskan makanan alternatif ternakan, juga makanan ruji untuk merancangkan pengeluaran makanan negara. Pelaksanaan inisiatif ini juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan dengan meningkatkan produktiviti sistem makanan melalui pengukuhan infrastruktur dan pemerkasaan pengeluaran makanan. Di samping itu, usaha-usaha berteraskan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber semula jadi bagi kesinambungan pengeluaran makanan turut dilaksanakan oleh MAFI untuk menjaga kawasan pelindungan marin dengan mewartakan sebagai kawasan larangan tangkapan ikan. MAFI yakin usaha sama dan inisiatif sebegini akan menyumbang kepada peningkatan kedudukan negara dalam GFSI tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama, Kubang Pasu. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Mungkin kita nak bezakan di antara food security dan juga self sufficiency di dalam makanan untuk negara kita. Dan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kebergantungan kita kepada makanan yang diimport nampak macam kita masih tak boleh nak selesaikan perkara ini atau mengurangkan. Contohnya tahun 2019 kita punya import bil makanan 51.5 bilion, 2020 meningkat 55.5 bilion. Ya. Jadi mungkin kita kata mungkin ekspor kita meningkat, ekspor kita juga menunjukkan trend yang menurun. Jadi soalan saya Datuk Yang di-Pertua ialah di dalam indeks ini antara perkara yang menjadi halangan kepada kita ialah tentang natural resources dan resilience, yang mana
dalam hal ini kita mendapat skor kosong dalam National Agricultural Adaptation Policy. Jadi soalan saya, adakah MAFI dalam rangka ini semua hanya dalam kelompok MAFI saja ataupun sebenarnya perlu berbincang contohnya Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa untuk memperincikan lagi dalam kita nak pastikan bahawa natural resources dan resilience ini dapat kita tingkatkan skor kita dan langsung memberikan suatu keadaan yang lebih selesa kepada negara. Terima kasih. Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Natural resources dan resilience adalah merupakan dimensi baru yang diletakkan oleh EIU dalam mengira kedudukan negara-negara di bawah JFSI ini. Kalau Yang Berhormat katakan bahawa itu merupakan satu masalah besar pada kita, sebenarnya kita mempunyai natural resources cuma perlu diurus secara mampan. Banding dengan negara seperti Singapura, tentu sekali Singapura berhadapan dengan masalah terhadap dimensi baru yang dibuat oleh JFSI ini. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, kedudukan Malaysia pada ketika ini, yang terkini ini adalah di kedudukan 39 daripada 100 berapa buah negara yang terlibat dalam pengiraan JFSI ini. So kita meningkat daripada kedudukan 43 ke anak tangga ke 39. Ya, saya setuju Yang Berhormat bahawa isu sekuriti makanan negara merupakan satu isu yang dipandang berat oleh kementerian dan kerajaan. Sejak tahun 2020, satu jabatan kuasa Food Security, Cabinet Committee on Food Security telah dibentuk oleh kerajaan. Begitu juga penubuhan jawatan kuasa dasar agro makanan 2.0 disandarkan kepada kemampanan dan juga ketulusan kita dalam menangani food security, masalah food security negara, dan juga begitu dasar-dasar yang lain dibuat oleh kerajaan mengambil kira tentang kehendak melihat negara kita dihidupkan yang baik dari segi food security. Yang Berhormat, itu merupakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kita mampan dari segi security makanan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Ya, jempol. Soalan tambahan kedua saya cari sebelah sini. Saya jemput Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pelan tindakan dasar sekuriti makanan ini memfokuskan kepada 5 trust strategi. Salah satunya melibatkan pengukuhan governance jabatan dan agensi. Soalan tambahan saya, apakah mekanisme yang digunakan di bawah pelan dasar sekuriti makanan negara ini bagi menjamin kekurangan bekalan makanan import seperti bawang dan juga beras tidak berlaku sekaligus mengelakkan ketidakstabilan harga barangan asasi, lebih-lebih lagi apabila berlakunya bencana global seperti mana yang berlaku pada hari ini iaitu COVID-19. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Memang menjadi kenyataan beberapa komoditi keperluan seperti bawang masih diimport secara besar oleh negara. Dan ini merupakan satu isu yang sedang ditangani di peringkat kementerian. Sebenarnya melalui satu keputusan yang dibuat oleh Kabinet, satu jawatan kuasa di peringkat kementerian telah dibentuk untuk menangani isu-isu bekalan barang makanan yang masih diimport secara besar daripada negara luar. Pada peringkat kementerian, kementerian juga sedang dalam perancangan untuk mewujudkan satu agensi sekuriti makanan di peringkat kementerian untuk melihat keseluruhan aspek sekuriti makanan termasuk kebergantungan kita terhadap import-import barang makanan daripada luar yang mampu dikeluarkan oleh negara kita sendiri. Jadi ini merupakan satu usaha yang berterusan yang dibuat oleh kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Terima kasih. Speaker, boleh tambah sikit dia. Pertanyaan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Usman Said. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 3. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat, Tuan Timbalannya menjawab. 3 minit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dikemukakan.
Tuan Ketua, Seri Paduka Baginda Yang Tua Agong telah memperkenankan pelantikan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Aziah Haji Muhammad Awal sebagai Pensuruhjaya Kanak-kanak untuk tempoh 3 tahun mulai 27 April 2019 hingga April 2022. Dengan pelantikan ini, Pensuruhjaya ini berfungsi sebagai satu badan bebas yang akan menasihati dan membuat syur kepada kerajaan mengenai sebarang isu yang berkaitan dengan kanak-kanak daripada aspek kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak. Pelantikan Pensuruhjaya Kanak-kanak Suhakam ini telah dilaksanakan tertaluk kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia iaitu 1999 di bawah bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Sehubungan dengan itu, cadangan untuk mewujudkan satu Akta Suruhanjaya Kanak-kanak yang khusus merupakan ketetapan dasar di bawah bidang kuasa bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri supaya ia tidak bertindih dengan fungsi Suhakam yang sedia ada. Berdasarkan maklum balas daripada Bahyu JPM, ketetapan dasar ini perlu mengambil kira keberkesanan fungsi Pensuruhjaya Kanak-kanak yang telah diwujudkan untuk satu penggal serta kemampuan keuangan kerajaan ketika ini. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama. Pengarang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan saya ucapkan tahniah pada kerajaan lah kerana tak gugurkan Suruhanjaya Kanak-kanak daripada senarai ketetapan kerajaan. Walau bagaimanapun saya harap bajet tahun 2022 akan memberikan perkhususan pada kanak-kanak. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya adalah sedemikian. Daripada laporan statistik kanak-kanak 2020, Ketua Perangkaan Malaysia menyatakan di dalam negara kita terdapat 9.24 juta kanak-kanak, iaitu 28.3% daripada jumlah rakyat Malaysia. Jadi bila saya siasat dalam website kementerian, saya melihat bahawa fungsi bahagian kanak-kanak wujud, tetapi tidak wujudnya jabatan khas kanak-kanak. Jadi apa yang berlaku ialah bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang juga menjaga isu kanak-kanak, orang papa, gelandang, OKU, masyarakat dan juga warga emas. Jadi soalan saya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya dimaklumkan kononnya ada 5 orang pegawai yang jaga hal ehwal kanak-kanak di bawah bahagian ini. Jadi soalan saya, kalau ada 5 orang pegawai dengan jumlah kanak-kanak 9.24 juta, adakah ini bermakna seorang pegawai menjaga 1.848 juta kanak-kanak? Itu soalan pertama saya. Kedua, adakah dengan cabaran ini kementerian berkemungkinan mahu menukar bahagian kanak-kanak kepada jabatan atau menolak bahagian kanak-kanak di bawah JKM untuk dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Kanak-kanak di bawah Suhakam, memandangkan isu kanak-kanak isu overlapping dengan izin dalam isu kementerian dan juga agensi-agensi pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dikemukakan. Dan saya mengucapkan terima kasih dan tahniahlah di atas kepekaan Yang Berhormat terhadap isu berkaitan dengan kanak-kanak. Berkenaan dengan cadangan Yang Berhormat untuk mewujudkan supaya adanya jabatan kanak-kanak ini, sebenarnya kita sentiasa prihatin dan memerhati isu ini. Setakat ini kementerian kita telah mengambil beberapa tindakan langkah, iaitu di mana kita telah mengadakan beberapa bengkel di mana kita mencadangkan ada 3 fasa, iaitu yang pertama, fasa pertama pengukuhan bahagian kanak-kanak JKM yang melibatkan pemusatan fungsi yang berkaitan dengan kanak-kanak secara dalaman JKM. Yang kedua, penstrukturan semula bahagian kanak-kanak JKM yang melibatkan penggabungan beberapa bahagian bagi tujuan pemusatan fungsi dan pertambahan fungsi yang berkaitan dengan kanak-kanak, dan cadangan ini melibatkan naik taraf grade bagi pengarah kanak-kanak dan juga pelantikan beberapa tambahan pegawai dan juga penubuhan jabatan. Yang fasa yang ketiga, penubuhan jabatan pembangunan kanak-kanak sebagai agensi baru yang melibatkan pindaan akta berkaitan bagi tujuan pemusatan fungsi berkaitan kanak-kanak dari kementerian dan jabatan. Walau bagaimanapun kita kena memahami sebab ia melibatkan beberapa jabatan dan agensi yang lain. Jadi pihak Kementerian Pembangunan Wanita kena mengadakan banyak lagi perbincangan lanjut bagi menentukan tempoh masa bagaimana untuk kita menubuhkan jabatan kanak-kanak ini. Saya mengucapkan terima kasih di atas cadangan yang baik daripada pihak Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Segambut. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya, apakah usaha KPWKM dalam membantu dengan penyelarasan antara kementerian kerana difahamkan Pesuruhjaya Kanak-kanak
sukar mendapat kerjasama daripada kementerian lain termasuk Kementerian Pendidikan dan nak dapat pertemuan dengan menteri pun susah. Jadi saya nak fahamkan peranan KPWKM dalam membantu Pesuruhjaya kanak-kanak ini untuk benda basic seperti appointment. Susah nak dapat. Terima kasih. Terima kasih Segambut. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi saya lah sebenarnya tak timbul isu masalah sebab kita sentiasa terbuka dan memberi kerjasama dan malah Pesuruhjaya kanak-kanak pun selalu memberi pandangan dan kita bersama terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan kanak-kanak. Jadi dalam isu ini tak timbul isu masalah di kalangan yang melibatkan birokrasi antara kementerian dengan Pesuruhjaya kanak-kanak. Terima kasih. Soalan saya adalah penyelarasan antara kementerian yang lain, bukan KPWKM. Saya tak kata KPWKM tak bagi kerjasama. Saya kata menteri lain sukar untuk Pesuruhjaya jumpa. Jadi sebagai kementerian yang bertanggungjawab menjaga kanak-kanak, apakah usaha untuk membantu Pesuruhjaya kanak-kanak ini? Okey, terima kasih di atas pandangan ataupun soalan dikemukakan oleh Yang Berhormat. Jadi kita di kementerian, kita sentiasa mengadakan kolaborasi dengan beberapa agensi ataupun kementerian yang lain, terutama yang melibatkan kumpulan sasar kami. Bukan sahaja kanak-kanak, malah kumpulan sasar yang melibatkan termasuk warga emas, wanita, OKU dan sebagainya. Jadi kita harapkan supaya sekiranya ada permasalahan daripada kementerian lain yang melibatkan Pesuruhjaya kanak-kanak, sila kemukakan supaya kita dapat membantu bersama. Dan kita ada juga jawatan kuasa, saya kira di bawah jawatan kuasa pengurusi di bawah YB Pengerang kita yang kita juga membincangkan isu kanak-kanak yang melibatkan juga kementerian lain dalam jawatan kuasa untuk kita melihat bersama untuk demi kepentingan kanak-kanak di Malaysia. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Makmun Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 4, minta jawapan dari Menteri yang ikhlas dan jujur. Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri Kanan Pendidikan atau Timbalan yang menjawab. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Kalabakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif, khususnya dalam memastikan projek menaik taraf dan membangun semula bangunan daif dilaksanakan dengan teratur. Untuk makluman ahli yang berhormat, Arahan Perbendaharaan 182 AP 182 menetapkan bahawa kementerian atau jabatan bukan teknik perlu mendapatkan perkhidmatan daripada jabatan teknik bagi melaksanakan semua projek kerja tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Sekiranya kementerian atau jabatan ingin melaksanakan sendiri projek kerja tersebut, kelulusan khas pengecualian AP 182 yang saya sebutkan tadi daripada Ketua Pengarah Jabatan Teknik berkaitan perlu diperolehi. Pengurusan projek pembangunan melibatkan proses perancangan, pengurusan perolehan, pengurusan kontrak, pemantauan projek serta pelaporan memerlukan keupayaan serta pengetahuan teknikal yang tinggi. Oleh demikian, Yang Berhormat, perkara-perkara berikut perlu diambil kira sebelum sesuatu projek pembangunan dilaksanakan oleh KPM. Yang pertama, tahap kompleksiti projek. Yang kedua, bidang kepakaran. Ketiga, ketersediaan reka bentuk. Dan yang keempat, kapasiti pegawai teknikal di KPM. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini jumlah perjawatan teknikal di Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD tidak memenuhi keperluan disiplin kejuruteraan. Tidak memenuhi keperluan disiplin kejuruteraan yang utama, iaitu kejuruteraan awam dan struktur, kejuruteraan mekanikal dan elektrikal, arkitek dan ukur bahan. Sehubungan dengan itu, untuk memastikan pelaksanaan projek menaik taraf dan membangun semula bangunan daif di sekolah negeri Sabah adalah teratur. Projek ini dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah memandangkan keupayaan dan kepakaran teknikal di JPN Sabah dan PPD adalah terhad. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan, silakan Kalabakan. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri atas jawapannya. Tapi kebanyakannya apa yang kita dengar adalah sistem atau birokrasi yang berlaku. Jadi kita nampak di sini pada tahun 2020 kita diperuntukkan 577 juta
94,100 untuk perbaikan sekolah luar bandar di Sabah dan Sarawak. Kita hanya belanja 87 juta saja, 15%. 2021 kita diberi 471 juta dan kita hanya belanja 239,000 atau 50%. Tahun 2022 akan datang kita diberi lagi 912 juta, 103,000 untuk perbaikan sekolah luar bandar di Sabah dan Sarawak. Jadi daripada rentetan ini hanya 15%, 50% pada tahun-tahun yang berlalu. Sebagai timbalan menteri yang kebetulan berasal dari Sabah, yang saya perhatikan sangat rajin turun melawat di beberapa sekolah untuk melihat sendiri permasalahan yang kita maklum sudah berlarutan sekian lama. Sudah sampai ketika kerajaan melakukan semua yang dirancang dengan jujur dan ikhlas untuk membetulkan kerencatan kepada usaha pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang sangat diperlukan di luar Bandar Sabah agar peluang pendidikan sejajar dengan rakan-rakan kita di Semenanjung. Sebagai jalan ke depan dan tanggapan bahawa Sabah ini mungkin terlalu jauh dari pentadbiran Putrajaya, adakah Menteri bersetuju akan berusaha agar kuasa otonomi diberi kepada Kerajaan Sabah dalam melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan bangunan sekolah daib di Sabah? Terima kasih. Saya Kelabakan, sila Tuan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Berhormat Kelabakan, ada beberapa isu yang saya faham daripada soalan tambahan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Kelabakan tadi. Barangkali kalau saya boleh tangkap ialah soal kelewatan. Soal kelewatan pelaksanaan projek oleh kerana banyak yang telah pun diluluskan. Tetapi hanya 15% dan juga 50% di Sabah dan Sarawak katanya yang baru dilaksanakan. Saya ingin menyatakan begini Yang Berhormat Kelabakan, bahawa ada beberapa isu yang telah menyumbang kepada kelewatan pelaksanaan projek ini. Yang pertamanya, kalau saya boleh katakan bahawa pertamanya ialah soal pandemik telah menyumbang kepada kelewatan. Yang keduanya soal tapak tanah. Okey, ketersediaan tanah ini sangat penting. Tetapi banyak isu dalam kita melaksanakan projek ini, saya dapati bahawa isu-isu tanah masih ada lagi. Jadi ini telah menyumbang kepada kelewatan. Yang ketiganya juga soal kelewatan urusan teknikal. Di peringkat agensi-agensi pelaksana yang telah pun dilantik oleh KPM. Dan saya untuk berlumba yang berhormat telah berbincang sendiri dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sabah, yang kebetulan juga Menteri Kerja Raya Sabah, supaya dapat melihat isu ini. Mana-mana urusan teknikal yang masih lagi terdapat ataupun stuck dengan izin di JKR Sabah, minta dipercepatkan. Kita kurangkan hal-hal birokrasi yang ada ini supaya dapat mempercepatkan. Yang keduanya isu soal otonomi pendidikan diberikan kepada negeri Sabah. Saya kalau yang berhormat lihat dalam parlimen sebelum ini pun saya sangat konsisten bercakap soal isu otonomi ini. Tetapi kena ingat bahawa kerajaan mempunyai ketetapan yang tertentu berlandaskan perundangan kita. Soal ini kita akan lihat, tetapi saya yakin dan percaya bahawa kerajaan kita sangat prihatin dan akan memastikan yang penting ialah pelaksanaan dan juga sasaran itu dapat dirasai oleh rakyat negeri Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, Papar dan Kimanis berfungsi. Saya belum panggil lagi Papar. Oh. Belum. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Semparangam. Terima kasih Tuan Ketua. Okey, terima kasih Timbalan Menteri. Berkaitan otonomi seperti yang ditimbulkan tadi, saya amat menyokong penuh Kelabakan dan sebenarnya kita pernah mulakan kalau tahun 2019 kita bermula dengan Sarawak kalau masih ingat lagi, dan kita waktu itu cuba untuk melakukan modal yang sama kepada Sabah. Saya harap dapat diteruskan perkara ini. Yang pertama. Yang keduanya, apakah masih lagi sistem pemantauan dalaman seperti mana kami lakukan dulu, iaitu setiap kali post cabinet meeting, pihak pembangunan akan memberikan update kepada Menteri, Timbalan Menteri berkaitan progres secara mingguan pulihan sekolah di Sabah dan apakah dashboard sudah kembali pulih. Kerana baru ni saya lihat dikatakan dashboard pulih, tetapi kita lihat angkanya tidak berubah. Itu soalan saya. Dan seterusnya saya kira bila disebut tentang sekolah daif di Sabah dan Sarawak yang begitu dekat dengan hati saya, sudilah kiranya nanti JK pilihan pendidikan parlimen yang mana kita saya telah dilantik menjadi pengurusi. Lepas ini kita akan memantau
dengan dekat setiap pembaik pulihan, progres, pembaik sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Terima kasih Tuan Ketua. Papar sekejap. Yang berhormat, saya panggil Papar dulu. Ya, sekejap saya. Ya. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kimanis dan Papar ni berkongsi PPD, Pejabat Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah ini sudah lama menumpang di ISKI Surati Papar. Jadi saya sebagai wakil rakyat di Papar dan juga Kimanis juga berkongsi PPD. Jadi saya menyuruh kepada kawan kita ini dari Kimanis supaya dapat memberikan sedikit, kata orang ni, ihsan, di mana mereka ini telah memohon berkali-kali untuk dapatkan bangunan PPD tersendiri, di mana tanah sudah ada tersedia, hanya menunggu kelulusan dan pecah tanah. Terima kasih. Harap-harap dapat bantuan yang sewajarnya. Terima kasih. Timbalan Menteri, sila. Terima kasih Yang Berhormat Si Parenggam. Saya setuju bahawa soal autonomi pendidikan sangatlah penting. Tapi bagi saya adalah pelaksanaan itu lebih penting. Mencapai sasaran itu lebih penting bagi saya. Supaya dapat dirasai oleh rakyat dan juga stakeholders kita di Sabah dan juga Sarawak. Soal pemantauan itu memang kita sentiasa buat untuk makluman Yang Berhormat dengan pendekatan yang kita buat pada waktu ini. Yang penting kita mendapat progres dan juga update. Penting untuk kita melihat secara dekat apakah permasalahan. Kita akan buat, kita akan attend dengan izin setiap permasalahan yang telah pun dibangkitkan dalam laporan secara dalaman itu. Yang keduanya soal pejabat PPD yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Papar, saya amat bersetuju. Dan saya ingin maklumkan bahawa cadangan untuk memindahkan dan membina sebuah PPD baru ini memang sudah ada. Tetapi tinggal lagi isu-isu tanah ini yang saya katakan tadi masih lagi belum dapat diselesaikan. Kemudian projek kita memang banyak diluluskan, Yang Berhormat Speaker. Tetapi banyak isu-isu yang tertunggak disebabkan isu tapak, isu tanah. Dalam bajet baru-baru itu kita banyak mendengar yang diluluskan sekolah-sekolah dan sebagainya. Tetapi saya mau pastikan bahawa projek itu hanya akan dapat dilaksanakan sekiranya isu-isu tanah dan urusan-urusan teknikal cepat diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya jawab di seterusnya. Saya ingin menjawab Yang Berhormat Tuan Ahmad Johnny Jawawi Igan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan Igan nombor 5. Sila Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat. Timbalannya jawab. Ya, terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Igan di atas soalan yang dikemukakan. Tuan Di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM menyediakan bantuan kewangan kebajikan untuk meringankan beban kumpulan SASA dan buat sementara waktu sehinggalah kumpulan SASA itu mampu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dan mampu ke arah hidup berdikari. Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat sehingga September 2021, jumlah penerima bantuan JKM di kawasan Igan adalah seramai 1,061 penerima yang melibatkan semua skim bantuan jabatan. Peruntukan keseluruhan yang disalurkan daripada tahun 2018 hingga 2021 ialah sebanyak 8.5 juta ringgit. Bantuan kewangan bulanan yang disediakan oleh JKM merupakan bantuan secara bersasar dan terbuka kepada semua golongan yang memerlukan mengikut syarat dan kelayakan yang ditetapkan oleh Garis Panduan Pengurusan Bantuan Persetujuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Syarat utama penentuan kelayakan pemberian bantuan ialah pendapatan garis kemiskinan semasa dan JKM telah menggunakan dua kaedah pengiraan PJK iaitu PJK Purata Miskin Isi Rumah Semasa dan PJK Purata Miskin Per Kapita Semasa. Dan Alhamdulillah dalam pengumuman bajet terbaru ini iaitu kita akan menggunakan PJK 1168. Pertimbangan untuk menentukan kelayakan permohonan boleh menggunakan kaedah 1 atau 2 yang mana boleh memberi kesejahteraan dan kebajikan kepada pemohon. Penggunaan PJK semasa ini boleh diguna pakai dalam menentukan kelulusan permohonan bantuan am persetujuan, bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua, bantuan OKU tidak bekerja, bantuan alat tiruan dan bantuan geran pelancaran. Syarat kelayakan permohonan bantuan JKM bukan bergantung semata-mata kepada pendapatan, malah turut mengambil kira faktor-faktor lain seperti bilangan ahli isi rumah yang perlu ditanggung, tahap ketidakupayaan ketua keluarga atau ahli keluarga dan faktor-faktor lain yang menasabah serta boleh memberi gambaran
penggambaran kedudukan keuangan dan pembelanjaan keluarga. Kelulusan pemberian bantuan ini adalah melalui proses siasatan serta penilaian yang telah dibuat secara standard dan konsisten. Setiap permohonan lengkap yang diterima akan disiasat dan dibuat penilaian bagi mengesahkan kelayakan permohonan agar bantuan yang diberikan benar-benar kepada mereka yang layak. Terima kasih Tuan Ketua. Sila Igan, soalan pertama. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya mendengar dengan jelas dan teliti jawapan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mengenai penerima bantuan kebajikan di kawasan Parlimen Igan yang sehingga kini seramai 1,061 penerima dengan jumlah peruntukan lebih kurang 8.5 juta. Saya bangkitkan persoalan ini Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah kerana perkara berkenaan dengan bantuan kebajikan ini sentiasa menjadi perhatian rakyat miskin yang sangat memerlukan di luar bandar. Tidak dinafikan ramai yang berjumpa dengan saya untuk meminta sokongan dan bantuan bila mereka mengemukakan permohonan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, daripada perhatian dan pengetahuan saya yang mengenali mereka, mereka ini betul-betul terdiri daripada keluarga yang miskin tegar dan dari segi kelayakan sebagaimana yang disebutkan tadi, saya rasa mereka ini lebih daripada layak, malah permohonan mereka disokong oleh ketua-ketua masyarakat. Soalan tambahan saya Yang Menteri, mengapa perkara seperti ini masih lagi berlaku? Adakah sesuatu kawasan itu dihadkan penerimanya mengikut kota yang telah ditetapkan kerana mustahil permohonan mereka ditolak? Dan selain daripada itu, pegawai-pegawai daripada Jabatan Kebajikan saya rasa jangan hanya melihat kepada apa keputusan daripada yang temuduga, tetapi harus juga pergi ke rumah-rumah pemohon dan melihat bagaimana keluarga ini situasi mereka. Dan seterusnya Yang Menteri, adakah pihak kementerian bercadang untuk menaikkan jumlah bantuan kebajikan kepada 1,000 sebagaimana yang pernah dicadangkan sebelum ini? Sekian, terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dikemukakan dan terima kasih sangat-sangat di atas keprihatinan Yang Berhormat terhadap golongan yang miskin, dan begitu juga kami sebenarnya kami nak yang beri yang terbaik untuk mereka. Dan dalam saya mengharapkan juga dalam memberi bantuan ini kerjasama daripada pihak Yang Berhormat, daripada semua wakil rakyat sangat diperlukan. Sekiranya ada mereka yang tercicir supaya maklumat ini disalurkan kepada pejabat JKM kita. Dan setakat ini kita mengadakan pelbagai cara sebab kita memahami suasana bentuk muka bumi yang luas mungkin juga menjadi satu kekangan. Jadi kita mengadakan program operasi pejabat satelit di Parlimen Igan dibuka 3 hari dalam seminggu setiap bulan, di mana di setiap akhir bulan ini kita turun ke daerah-daerah ni untuk memastikan supaya mereka yang di bawah itu untuk mudah berhubung dengan pegawai-pegawai kita. Dan program ini juga kita laksanakan juga dengan kerjasama daripada JKM Negeri Sarawak dan bersama juga ketua masyarakat dan ketua kaum. Dan kita juga membuka talian permohonan secara atas talian. Jadi sekiranya ada makluman keciciran ataupun mereka yang layak tapi masih belum mendapat, saya mengharapkan laporan dan kerjasama daripada pihak Yang Berhormat supaya melaporkan kepada pihak JKM. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Hassan bin Abdul Karim Pasir Gudang. Soalan ketiga tidak. Saya tak menampak yang nak bangkit soalan tambahan. Baik, saya jemput Yang Berhormat Padang Serai untuk soalan tambahan yang kelima tadi. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih atas kad jemputan ucapan di Bawali pada kaum India. Soalan saya mohon penjelasan kementerian, bolehkah menteri senaraikan penerimaan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tempoh yang sama bagi Padang Serai, Parlimen Padang Serai mengikut kauman. Terima kasih Yang Dipertua. Padang Serai. Terima kasih Yang Dipertua. Kerana soalan asal ini adalah soalan untuk Parlimen Igan dan saya menyediakan data-data dan fakta yang melibatkan Parlimen Igan dan Sarawak. Jadi minta maaf kerana dia menyimpan daripada soalan asal. Terima kasih. Mungkin saya akan jawab secara bertulis. Jawab secara bertulis. Baik, sila yang seterusnya saya menjemput Tuan Hassan bin Abdul Karim Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri Keuangan Tuan Timbalan yang menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat dari Pasir Gudang, setakat ini kerajaan belum lagi melaksanakan Capital Gains Tax CGT secara menyeluruh
termasuk mengenakan cukai ke atas keuntungan dari pasaran modal. Kerajaan juga tidak bercadang untuk memperkenalkan semula sama ada cukai harta pusaka estate duty dengan izin atau cukai warisan inheritance tax sebagai langkah untuk menambahkan hasil negara. Walau bagaimanapun, melalui ucapan bajet 2022 pada 29 harian Oktober 2021 yang lalu, minggu lepas, kerajaan telah mengumumkan beberapa cadangan untuk menambahkan kutipan hasil, antaranya meningkatkan kadar duty stamp dari 0.1% hingga 0.15% bagi nota kontrak jual beli saham tersenarai di Bursa Malaysia berkuat kuasa mulai 1 hari bulan Januari 2022. Dan kenaikan kadar duty stamp ini akan diimbangi dengan pengecualian cukai perkhidmatan sebanyak 6% ke atas perkhidmatan pembrokeran berkaitan dagangan saham senarai. Selain itu, kerajaan juga telah bersetuju untuk tidak lagi mengenakan cukai keuntungan harta tanah ke atas individu, permastautin tetap dan selain syarikat yang melupuskan hartanah dalam tahun yang ke-6 dan seterusnya bagi mengurangkan beban kawangan kepada pelupus. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Speaker dan Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya yang kedua, walaupun cukai keuntungan modal tidak dilaksanakan di Malaysia sehingga sekarang ini, kenapakah antara tahun 2004 sehingga 2014 kira-kira 1,500 rakyat Malaysia telah membawa keluar wang dan modal mereka ke pusat-pusat kewangan pesisir luar seperti Singapura, British Virgin Island yang jumlahnya besar, ditaksirkan sebanyak ringgit Malaysia 1.8 trilion seperti yang didedahkan oleh Pandora Papers. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Pasir Gudang. Saya tak pasti dengan angka 2000 daripada 2000 hingga 2014 yang melibatkan 1,500 individu mengeluarkan wang ke pesisir pantai, ke BVI sehingga 1.8 trilion. Tapi saya juga ingin mengambil kesempatan ini, terima kasih kerana menanya, kerana saya juga dinamakan dalam Pandora Papers tersebut. Dan saya ingin memaklumkan juga kepada para ahli parlimen di sini yang syarikat yang disebutkan itu adalah syarikat yang tidak aktif atau dormant, di mana tidak ada suntikan saham atau suntikan aset dan sebagainya, tak ada deklarasi dividen pun. Dan modal yang ada dalam syarikat tersebut waktu saya di sana ialah di bawah pengetahuan LHDN, di mana cukai ke atasnya telah pun dibayar. Terima kasih atas soalan tersebut, Pasir Gudang. Ya, soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih. Ya. Saya jemput sebelah sini dulu. Later come back to it. Sila Yang Berhormat Pontian. Datuk Speaker, terima kasih atas penjelasan Timbalan Menteri Kewangan berhubung Pandora Papers yang mengaitkan nama beliau. Saya juga ada meminta supaya mereka yang disebut dalam dewan ini untuk membela diri masing-masing. Yang ingin saya tanyakan ialah berapakah anggaran yang diperolehi oleh kerajaan dengan cukai makmur yang dicadang 33% kepada syarikat-syarikat yang untung lebih 100 juta, dan sekara lagi ialah adakah kerajaan sedang mengkaji untuk mewujudkan cukai kepenggunaan iaitu value added tax untuk masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Puan Tran. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Mungkin saya jawab yang soalan nombor 2 dulu tentang consumption tax. Kerajaan sebenarnya menerima banyak cadangan untuk mengembalikan consumption tax atau GST atau VAT, dan banyak artikel telah ditulis dan banyak cadangan telah diberikan kepada kita. Tapi cadangan ini mestilah kita teliti untuk menentukan kaedah yang terbaik untuk pelaksanaan. Dan yang paling penting, kita kena pastikan masa yang sesuai, the timing dengan izin untuk melaksanakannya, dan kita perlu juga belajar daripada untuk memperkasakan kelemahan-kelemahan waktu kita melaksanakan GST pada masa yang lalu, terutama sekali dalam kaedah refund dan sebagainya. Pertanyaan kedua ialah berapa anggaran cukai makmur.
cukai makmur ini adalah kepada mereka yang syarikat yang berpendapatan bercukai yang lebih 100 juta bagi tahun 2022 dan pendapatan bercukai 1 juta pertama pada kadar 24% dan selebihnya pada kadar 33% secara one off saja. Kita tak berapa pasti tapi kita menjangkakan anggaran tu sekurang-kurangnya kita mendapat 3 hingga bilion ke atas lah. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan ketiga saya jemput Yang Berhormat Teluk Intan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Akibat daripada pengumuman cukai makmur, semalam pasaran saham Malaysia telah pun jatuh teruk. Akibatnya telah kerugi jumlah market capital lebih kurang 33 bilion dalam satu hari. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan masalah financial mismanagement yang disebut dalam laporan Ketua Audit Negara tidak akan berulang setiap tahun. Laporan Ketua Audit Negara yang terkini telah pun menyatakan menegur pihak kerajaan akibat daripada ketirisan dan juga kesalahan financial mismanagement. Negara telah pun merugi hasil setinggi 620 juta ringgit. Maka apakah yang akan dilakukan oleh Kementerian Kewangan dan kerajaan untuk memastikan masalah sedemikian tidak berlaku saban tahun? Dan apakah langkah yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab atas financial mismanagement tersebut yang jelas merugikan rakyat dan negara? Sekian, terima kasih. Terima kasih Teluk Intan. Sila Menteri 1 minit. Terima kasih. Cukai makmur dilaksanakan ini sebenarnya adalah hasil cadangan daripada banyak pihak yang mahukan yang syarikat yang tidak terkesan semasa pandemik untuk mengambil bahagian dalam usaha memulihkan ekonomi. Dan biarpun secara amnya kenaikan itu adalah sebanyak 9%, ianya adalah secara one off dan kita rasa ianya agak berpatutan memandangkan syarikat masih lagi memperolehi keuntungan tinggi dalam tempoh 1-2 tahun sebelumnya. Dan ianya kita rasa dilaksanakan secara adil dan tidak mensasarkan kepada industri atau sektor tertentu saja. Dan kita ambil maklum yang kemarin penurunan selama sebanyak 33.8 bilion atas reaksi kepada perkara tersebut. Ini mungkin adalah satu signal yang jelas yang mereka mungkin agak risau tentang keadaan tentang cukai makmur ini. Tapi banyak juga analis mengatakan yang mereka yang tinggal itu mereka adalah yang market player yang bersifat jangka pendek dan kita melihat mungkin kita bagi beberapa hari mungkin mereka yang memberikan perkara ini memberikan ruang kepada mereka yang ingin membuat pelaburan jangka masa panjang untuk mendapat bahagian ataupun harga yang baik untuk saham-saham yang ada sekarang ini. Dan berkenaan dengan Ketua Audit Negara dan Financial Mismanagement itu, saya bersama-sama dengan Teluk Intan bersetuju kita akan mengambil tindakan yang tegas dan memastikan keterisan yang ada daripada perkara yang lepas ni kita perlu ambil tindakan yang wajar lah. Apakah tindakan yang akan diambil Yang Berhormat? Sila jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. I think akan diambil. I think banyak mereka ni telah pun dipanggil oleh PAC kan. Dan kita akan melihat daripada laporan PAC dan kita akan mengambil tindakan apa yang akan direkomend oleh PAC. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Untuk pertanyaan seterusnya, Tanjung Manis tidak ada dalam Dewan, maka sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Lim Kit Siang Iskandar Puteri. Soalan ke-8. Sila Menteri Kanan Pendidikan Tuan Timbalan jawab. Terima kasih Yang Berhormat Iskandar Puteri. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyedari bahawa sesi persekolahan secara bersemuka untuk tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan seperti mana kebiasaan. Oleh demikian, KPM telah membuat ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan tahun 2021 sehingga bulan Februari tahun 2022. Pelanjutan sesi ini membolehkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan secara intensif bagi meningkatkan kesediaan murid untuk mengikuti tahun persekolahan berikutnya. Di samping itu,
Perlanjutan ini membolehkan murid tingkatan 5 tahun 2021 mendapat peluang dan persediaan yang secukupnya untuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 pada bulan Mac 2022. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah memperhalusi kesesuaian takwim persekolahan untuk tahun 2023 dan seterusnya. Oleh itu, sesi persekolahan tahun 2022 yang bermula pada bulan Mac akan dijadikan sebagai panduan untuk perancangan pengoperasian sekolah akan datang. KPM komited untuk memastikan murid terus mendapat akses pendidikan dengan meneliti kesesuaian sesi persekolahan selaras dengan situasi semasa, khususnya pasca pandemik COVID-19. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan pertama. Soalan tambahan. 5,000 kanak-kanak di Malaysia sudah menjadi anak yatim atau orphans oleh kerana COVID pandemik. Adakah satu program khas untuk kumpulan ini sepanjang 11 tahun sekolah rendah dan sekolah menengah untuk mereka? Dan kedua, sama ada Kementerian Pendidikan boleh memberi satu jaminan bahawa tiada nyawa akan dihilang oleh kerana COVID dalam persekolahan ini. Terima kasih. Iskandar Puteri, sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih. Kita di KPM sentiasa prihatin untuk melihat murid-murid sepanjang masa, bukan saja soal akademik ya, tetapi juga soal emosi mereka juga. Kita akan cuba sedaya upaya untuk bagaimana untuk memastikan mereka datang ke sekolah dalam keadaan yang baik, selesa, tanpa gangguan emosi yang keterlaluan, kerana mereka perlu berhadapan dengan akses pendidikan yang secukupnya. Kita faham pasca pandemik ini banyak cabaran-cabarannya, tetapi kita tahu juga bahawa keadaan ini memang di luar dugaan kita. Yang penting para pelajar kita, anak-anak kita mendapat akses pendidikan yang sebaik-baiknya. Kita pastikan mereka juga dalam keadaan selamat dan kita pastikan juga bahawa KPM sentiasa memantau program imunisasi COVID-19 yang sedang berjalan ini cukup baik. Saya ingin kabarkan bahawa kebanyakan sekolah, anak-anak kita yang hadir ke sekolah sudah mencapai 90% lebih sudah divaksinkan. Jadi ini salah satu jaminan kita dan juga usaha kita untuk memastikan sekolah kita adalah kawasan yang selamat untuk dimasuki dan diduduki oleh anak-anak sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput yang berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Daripada jawapan Timbalan Menteri tadi bahawa peperiksaan SPM bagi tahun 2021 akan berlangsung pada Mac 2022 dan permulaan bagi sesi pelajar-pelajar SPM 2022 akan bermula pada Mac 2022. Jadi apakah penetapan jadual peperiksaan khusus SPM yang telah ditetapkan bagi tahun 2022 bagi memudahkan persiapan pelajar, guru dan peringkat sekolah sendiri bagi menghadapi peperiksaan berkenaan? Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Untuk maklumat ahli yang berhormat Tumpat, dalam menetapkan sesi persekolahan ini kita tertakluk kepada Akta Pendidikan sebenarnya. Dalam satu peruntukan di bawah akta itu disebutkan antaranya ialah hari sekolah bagi mana-mana 1 tahun hendaklah tidak kurang daripada 190 hari. Ini adalah tuntutan yang termaktub dalam akta kita. Jadi ini juga tidak terkecuali kepada para pelajar yang bakal menduduki SPM. Kenapa kita anjak kepada bulan Mac? Kerana satu, sesi persekolahan itu tidak mencukupi 190 hari akibat pandemik. Yang keduanya, kita ingin pastikan bahawa mereka berada dalam keadaan yang cukup bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM untuk tahun ini yang akan berlangsung pada tahun hadapan, insyaAllah. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab di seterusnya, saya ingin menyebut yang berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar, Kuala Langat. Selamat pagi dan terima kasih Speaker. Baru selesai dos booster nombor 3. Minta Menteri jawab soalan nombor 9. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia atau Timbalannya menjawab. 3 minit.
Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, perjalanan teknologi 5G di Malaysia bermula apabila Malaysia telah berjaya mendemonstrasikan 71 kegunaan 5G melalui projek demonstrasi 5G yang dijalankan di 50 tapak pada Oktober lepas, iaitu merintangi 7 buah negeri, iaitu Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan. Ini kita buat demonstrasi. Teknologi 5G disasarkan untuk memberi impak positif kepada kategori industri yang berkenaan dengan pelbagai aspek kehidupan termasuk sektor kehidupan sosial seperti kesihatan, pendidikan. Sehubungan itu, projek demonstrasi ini telah memberi tumpuan kepada 9 sektor industri iaitu bandar pintar, hiburan, minyak, gas, pelancongan, pembuatan, perosesan pendidikan, pengangkutan pintar, penjagaan kesihatan digital dan pertanian melalui sokongan dan komitmen daripada penggiat industri telekomunikasi dan multimedia dengan sumbangan pelaburan bernilai 131 juta. Projek demonstrasi 5G ini adalah bagi membolehkan rangkaian dan penelitian 5G yang menyeluruh dan berimpak tinggi dapat dirancang. Ini selaras dengan kebolehupayaan teknologi 5G yang lebih tertumpu kepada penggunaan sektor perusahaan, industri dan juga berbanding dengan penggunaan biasa. DNB selaku pengendali penglihatan borong 5G dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Antara pihak SKM yang mengenakan syarat melarang DNB daripada terlibat dalam aktiviti runcit. Bagi memastikan kos penglihatan borong yang ditawarkan oleh DNB berada pada tahap munasabah, SKMN telah menetapkan berapa syarat dan lesen berhubung tanggungjawab DNB berkaitan dengan kos capaian. Selain itu, Auto Komunikasi dan Multimedia 98 turut memberi kuasa kepada SKM untuk menetapkan harga borong secara mandatory melalui Mandatory Standard on Access Pricing. Sekiranya campur tangan MC melalui pendekatan ini diperlukan bagi memastikan harga perkhidmatan dan berpatuan dapat diberikan kepada pengguna untuk perkhidmatan 5G. Terima kasih. Soalan tambah pertama, sila. Kepala Lengat. Terima kasih Menteri. Sekarang ada banyak berbincangan di luar di antara teknologi 5G itu yang dikendalikan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Apakah hubungan kementerian dengan Digital National Berhad yang akan keluarkan infrastruktur untuk 5G di dalam berapa bulan ini, dan apakah impaknya kepada keseluruhan sistem komunikasi kita di dalam Malaysia? Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kita sedar bahawa dalam Twitter dan sebagainya, Facebook, jadi banyak berbincang tentang DNB ni. Jadi saya bagi penerangan jelas berkenaan dengan proses projek DNB ni, Data National Berhad. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, dia ada 2 kategori ni. Satu, kuasa Kementerian Kewangan, satu lagi SKMM. Jadi bukan semua SKMM. Jadi DNB ini ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan sebagai SPV untuk menjalankan projek 5G. Dia ambil alih kuasa SKM dalam proses menubuhkan untuk membuat 5G ini. Jadi di antara dua, satu lembaga pengarahnya adalah kebanyakannya anggota daripada Kementerian Kewangan. Satu lagi top management. Top management ni kebanyakannya ada orang luar negara dan sebagainya dan berbincang dengan Ericsson. Jadi Ericsson, Kementerian Kewangan dah ambil alih benda tu kepada mereka. Cuma saya terangkan di sini tadi bahawa pricing kita kontrol. Daripada dulu sampai sekarang SKM akan kontrol supaya rakyat tidak terjejas dari segi harga. Itu paling penting. Kalau tuan-tuan tanya sikit berkenaan dengan kenapa tidak Telekom, sebab Telekom pun anak syarikat Kementerian Kewangan. Ini adalah strategi yang kita tahu mungkin Kementerian Kewangan ini ada strategi tertentu. Sebab backbone-nya tak ada. Contoh backbone-nya kita kena guna Maxis, kita kena guna Telekom dan sebagainya. Jadi ini syarikat baru dan kita bagi spektrum tak ada. Jadi spektrum dari SKM kita bagi dan banyak syarikat akan banyak daripada spektrum ni. Contoh Jerman dia buat duit lebih kurang 35 bilion daripada spektrum ni. Thailand lebih kurang 25 bilion. Adapun setengah negara 12 bilion. Tapi kita jangka 10 bilion. Malaysia ni akan buat daripada spektrum ni. Tapi yang dibuatnya adalah DNB dan juga Ericsson. Bukan SKMM. Jadi terima kasih banyak. Jadi boleh terang. Saya agak faham lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Muar. Yang Berhormat Timbalan Menteri, jangan berselindung di sebalik Ericsson.
Ericsson hanya mendapat kontrak 4 bilion ringgit. Ya, memang melalui tender terbuka. Persoalannya, scrutiny, ya, tambahan 7 bilion ringgit yang akan dikenalikan oleh DNB sahaja seperti satu monopoli. Tadi contoh-contoh negara yang Berhormat Timbalan Menteri petik adalah negara yang mengamalkan open bidding system, bukan single wholesale network. Saya hanya ingin satu saja cadangan sebab isu ni dah dibincangkan sejak persidangan parlimen lepas. Adakah pentadbir di DNB berani untuk berhadapan dengan ahli-ahli parlimen dalam satu sesi khas pada persidangan parlimen pada hari ini? Ada kan semua muka? Saya dah cuba message katakan saya nak tanya soalan, tapi sampai hari ini tak dapat. At least give us the platform. Ini melibatkan 11 bilion ringgit duit rakyat, tetapi sampai hari ini belum ada masa untuk MP berdepan dengan pemerintah di DNB supaya kita boleh tanya soalan-soalan yang dituntut oleh rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Saya pun macam tu juga. Dari segi kementerian, di kementerian kita tanya, kenapa kita terpaksa jual spektrum kepada DNB, lepas tu sepatutnya terus pada kita. SKM kita ada kuasa tu sebab peruntukan parlimen dah memberi kuasa akta kepada SKMM, bukan kepada DNB. Jadi maknanya kita kontrol. Jadi MySys nak minta kat kita. Telekom nak minta kat kita. Jadi maknanya kita boleh kawal harga. Tetapi sebabkan ini syarat Kementerian Kewangan, mungkin ada strategi kepakaran kewangan yang kita tak tahu. Jadi kan, mereka lebih pakar dan juga mereka ada teknologi tertentu untuk 5G ni, kita serah kepada mereka. Jadi saya pun tak tanya, tapi bagi saya, di kementerian kita nak tahu harga. Sebab saya dah sebut tadi dalam jawapan saya tadi ni, harga kita kawal. Kalau naik harga, kita denda, kita ambil tindakan. Sekat tu saja kuasa kita, Yang Berhormat Muar. Dengan yang lain-lain, Yang Berhormat Muar kena tanya DNB. Terima kasih banyak. Sikit Ledang boleh. Saya jemput soalan tambahan ketiga. Sila Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Timbalan Speaker. Berhormat Timbalan Menteri, saya lihat bahawa berkenaan dengan isu ini memang ada seolah-olahnya dua kementerian yang bertanggungjawab. Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Keuangan. Tapi sebagai kementerian yang bertanggungjawab, memastikan supaya melindungi kepentingan pengguna, melindungi kepentingan negara. Jadi saya rasa perkara ini juga menjadi tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk pastikan tidak ada apa-apa kesan kepada pengguna. Soalan saya berkenaan dengan spektrum ini sebab dia ada kaitan. Menteri jelaskan apakah impak penetapan spektrum 700 MHz, 3.5 GHz dan 26.8 GHz sahaja sebagai spektrum yang menyokong perkhidmatan 5G di Malaysia dan kesiapsiagaan kementerian untuk menghadapi permasalahan yang wujud dalam mengguna pakai julat frekuensi C-band bagi 5G. Kalau nak lihat, boleh buat kajian yang lebih berkenaan dengan kenapa saya tanya soalan ini. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila Timbalan Menteri. Seperti yang saya katakan tadi, jadi Yang Berhormat Ledang kena tanya kedekat DNB. Sebab memanglah kalau tanya tentang spektrum tu, saya pun boleh jawab. Sebab apa? Kalau kata kami, kementerian kami yang menguruskan spektrum tu, kami boleh jawab. Tapi sekarang spektrum kita serah kat DNB. Kita serah. Jadi maknanya ini arahan. Arahan pada waktu tu kita kena serah. Jadi sebab apa? Saya pun tak tahu, tak tanya saya. Mereka tanya kenapa kena serah, kami minta spektrum kena serah kepada kami. Sebab apa? Kita tanya, mereka minta bagi jawapan. Jadi menteri pun bukan serah menteri. Bukan serah, DNB kena bayar pada kerajaan. Ya kita serahlah, bayar. Tapi maknanya dia uruskan. Jadi kita tetap harga ya. Jadi maknanya ni dibuat, kalau nak tanya saya, tanya menteri yang baru ni, apa menteri kita pun baru masuk, tiba-tiba kita masuk-masuk DNB ni, mana dah ambil lah. Jadi tuan-tuan kena tanya DNB, mungkin dari segi kepakaran mereka tu, sebab dalam DNB ni ada kepakaran bekas MC yang duduk di situ, dan ramai mereka boleh jawab kepakaran dari segi mengapa mereka ambil ni. Cuma satu saja kita tanya, saya faham bahawa mereka mengatakan bahawa Telekom, Maxi semua buat 4G, mereka nak buat 5G. Itu saja yang kita dapat jawapan lah. Terima kasih banyak, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Bahrom. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tampin di atas soalan yang dikemukakan.
Kementerian melalui dana penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia DPKPT sentiasa menyokong dan menggalakkan penyelidikan asas yang berkualiti dalam bidang-bidang berkepentingan untuk negara, meliputi penyelidikan yang berkaitan penyakit berjangkit termasuk COVID-19 dan juga pembangunan vaksin secara amnya. Kajian di bawah dana ini bersifat fundamental dan bertujuan menggalakkan penerokaan idea, konsep atau teori baru ke arah penjanaan ilmu baru beracukan Malaysia. Dalam hal ini, untuk tahun 2020 saja, JPT telah meluluskan 32 projek penyelidikan di bawah DPKPT yang berkaitan dengan COVID-19, merangkumi kajian fundamental, pembangunan prototip dan juga kajian polisi. Manakala pada tahun 2021, sebanyak 60 buah projek penyelidikan berimpak tinggi di bawah skim grant penyelidikan fundamental telah diluluskan merentasi pelbagai jenis bidang penyelidikan. Kesemua projek tersebut adalah berstatus aktif dan masih dalam fasa penyelidikan. Selain daripada itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah dana The Musti Combating COVID-19 Fund telah bekerjasama dengan KPT melalui Universiti Putra Malaysia untuk menjalankan penyelidikan pembangunan vaksin COVID-19 dengan menggunakan Newcastle Disease Virus bagi tempoh 1 Mac 2021 sehingga 31 Ogos 2022. Penyelidikan ini diketuai oleh Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Yusof daripada UPM dengan grant penyelidikan berjumlah ringgit Malaysia 2.6 juta. Pada masa yang sama juga, kerjasama bagi pembangunan vaksin virus ternyah aktif COVID-19 antara Institut Penyelidikan Perubatan UPM dan Pusat Penyelidikan Veterina turut dijalankan secara aktif dan diketuai oleh Profesor Dato' Heir Bejo daripada UPM. Terdapat juga kajian-kajian lain di bawah dana penyelidikan fundamental KPT berkaitan pembangunan vaksin yang telah berjaya dan memberikan impak positif kepada komuniti dan negara, seperti projek bertajuk Enhancing the Fundamentals for Effective Control of Tuberculosis, dan kajian ini telah mendapat pengiktirafan antarabangsa di Global TB Vaccine Pipeline, dan kolaborasi bersama KKM dan badan antarabangsa ini bakal meningkatkan ketersediaan Malaysia dalam penjanaan tenaga pakar untuk pembangunan industri pembuatan vaksin di dalam negara. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dengan jawapan yang diberikan, dan alhamdulillah banyak penyelidikan yang dilakukan dan tahniah kepada para pakar yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengikut bidang yang diperlukan. Soalan tambahan saya ialah apakah kementerian mempunyai maklumat yang terperinci berkaitan dengan kepakaran warga negara yang bekerja di luar negara dari aspek yang dibangkitkan, dan apakah ada hasrat kerajaan untuk memanggil para pakar ini kembali ke negara ini, dan apakah inisiatif yang akan diberikan kepada mereka? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ibu Pak Menteri. Terima kasih saya ucapkan di atas soalan tambahan yang berhormat daripada Tampin tadi, dan saya nak maklumkan bahawa setakat ini yang berhormat saya tak ada maklumat jumlah pakar Malaysia yang berada di luar negara yang boleh kita bawa balik setakat ini. Kalau sekiranya kita mempunyai makluman, saya akan maklumkan kepada yang berhormat secara bertulis. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan memang sentiasa menyambut baik usaha untuk membawa pulang pakar-pakar. Termasuk yang saya nak bagi contoh, ada satu pakar di luar negara yang telah kembali ke dalam negara. Sebagai contohnya, Profesor Datin Paduka Dr. Teo Soh Huang. Beliau ini merupakan pemenang Anugerah Royal Society Dorothy Hodgkin Research Fellowship tahun 1998, dan dia teruskan kajian dia di dalam bidang penyelidikan di Cambridge University, dan kemudian beliau kembali. Datin Paduka telah kembali ke Malaysia tahun 2001, dan Datin Paduka adalah ejang profesor di UM dan sekarang mengetuai
Makmal Penyelidikan Kanser Malaysia. Jadinya saya nak maklumkan juga yang kementerian usaha berterusan di peringkat kementerian dalam bangunkan pakar ini terus kita laksanakan termasuk melalui penawaran tajaan kepada pensyarah universiti awam untuk melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara dan kemudian kembali ke dalam negara dengan harapan mereka dapat menjadi mentor kepada pensyarah lain. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin mohon penjelasan berapakah banyak produk daripada penyelidikan di universiti yang kita telah patenkan ataupun komersialkan. Terima kasih. Jawapan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Speaker dan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Samarahan di atas soalan yang dikemukakan. Daripada makluman yang saya ada ni bagi tempoh 2016 hingga 2020 sebanyak 1062 paten telah diperolehi hasil daripada penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh semua universiti awam, dan bagi tempoh yang sama juga sebanyak 306 produk R&D telah dikomersialkan hasil daripada penyelidikan di 20 universiti awam. Dari segi pendapatan pula bagi tempoh 2016 hingga 2020 3.3 bilion pendapatan telah diperolehi daripada hasil pengkomersialan produk dan idea dan apa ni, kalau kita nak bandingkan pula dengan dana penyelidikan awal yang telah diterima bagi tempoh yang sama, jumlahnya adalah 2.3 bilion. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz. Soalan nombor 11. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan apakah usaha kerajaan berhubung isu kawasan ternakan ayam dan itik ladang. Kenapa baca soalan? Tak baca soalan. Di Kampung Sungai Limau, Kampung Sungai Bemban, Kampung Tok Johan, Kampung Batu 10 dan Kampung Batu 11 di Bukim Terong menyebabkan pencemaran air, udara dan bau kepada masyarakat setempat yang sudah hampir 20 tahun berlanjutan, tidak kesudah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sentiasa memandang serius isu pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti penternakan. Bagi menggelak mengatasi isu pencemaran di Perak, termasuk di Kampung Sungai Limau, Kampung Sungai Bemban, Kampung Tok Johan, Kampung Batu 10 dan Kampung Batu 11 di Bukim Terong, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Perak akan terus melaksanakan beberapa langkah seperti berikut. Pertamanya, untuk meminda dan menambah baik enactment peladangan unggas tahun 2010 di negeri Perak bagi memastikan kawal selia dan penguatkuasaan dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan juga teratur. Ianya termasuk meningkatkan kadar-kadar kompaun. Keduanya, untuk mengambil tindakan mahkamah terhadap syarikat penternak yang tidak mematuhi peraturan, dan seterusnya mewajibkan penggunaan reban ayam tertutup bagi semua penternakan ayam. Seterusnya, kita mahu mewujudkan pusat pengumpulan najis ataupun tinja secara berpusat untuk menghasilkan baja organik dan menjana tenaga elektrik bagi manfaat bersama. Tindakan semasa yang dilaksanakan bagi mengatasi isu pencemaran
Baik saudara, saya ingin kongsikan pagi tadi sekitar 9 pagi semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 mula diberi suntikan dos penggalak ataupun booster pagi tadi. Pemberian dos ketiga jenis Comirnaty keluaran syarikat Pfizer-BioNTech tersebut dilaksanakan pihak Kementerian Kesihatan KKM di Dewan Banquet Bangunan Parlimen bermula 9 pagi tadi. Antara yang terawal hadir menerima suntikan tersebut ialah Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun, Ahli Parlimen Kapar Datuk Abdullah Sani, Ahli Parlimen Gombak juga Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Ahli Parlimen Segambut Hanayo. Pemberian dos penggalak tersebut bagi melindungi ahli parlimen yang mempunyai tanggungjawab untuk kerap bersama rakyat dan berisiko mendapat jangkitan COVID-19. Dan pihak KKM sebelum ini telah memulakan pemberian dos penggalak di seluruh negara bermula 13 Oktober lalu kepada individu yang sudah menerima dos lengkap vaksin COVID-19. Baik, ahli parlimen telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebentar tadi, antaranya Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Antaranya sejak Disember 2020 hingga kini seramai 212,926 pendatang asing tanpa izin iaitu parti telah mendaftar dalam program rekalibrasi tenaga kerja. Manakala majikan yang mendaftar bagi tempoh sama berjumlah 11,751. Datuk Seri Hamzah turut memaklumkan sambutan menggalakkan daripada pemohon membuktikan program tersebut berjaya mencapai matlamatnya termasuk memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor-sektor utama negara. Dan seterusnya menjawab pertanyaan Wakil Kemaman Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menyatakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bercadang untuk mewujudkan satu agensi baharu khusus untuk melihat secara keseluruhan mengenai aspek keselamatan makanan. Ia termasuk perkara berkaitan ketidakstabilan pengeluaran hasil pertanian dan kebergantungan kepada import makanan. Baik, seterusnya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi juga menyatakan berhubung dengan pertanyaan ahli parlimen Batu Kawan mengenai dengan permohonan lesen nelayan setelah sekian lama dibekukan. Beliau menyatakan sebanyak 6,628 lesen nelayan telah dikeluarkan di beberapa zon tahun lalu. Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan walaupun permohonan lesen sekian lama dibekukan, namun proses pemutihan dilakukan bagi membolehkan semua nelayan mempunyai lesen yang sah. Dan dalam pada itu berhubung kes Tonto, Datuk Seri Ronald Kiani menyatakan proses penguatkuasaan terus dilaksanakan pihaknya. Dan harga tiket penerbangan juga disentuh bagi laluan ke Sabah dan Sarawak iaitu Datuk Seri Wika Siong menjangkakan tiket Sabah dan Sarawak dijangka turun ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan kembali seperti sedia kala. Baik saudara, anda boleh terus mengikuti sidang parlimen di laman sesawang RTM Parlimen, myclick.rtm dan juga RTM Mobile. Sekian, salam hormat.